Selamat sejahtera yang berbahagia Datuk, Datin, Doktor, tuan-tuan perempuan sekalian. Sebagaimana yang tuan-tuan yang perempuan maklum bahawa pentaksiran bilik darjah atau PBD bukanlah sesuatu yang baharu. Ya, PBD telah dilaksanakan pada tahun 2011 lagi dan waktu itu dikenali sebagai pentaksiran sekolah ataupun PS. Dan istilah PS itu telah ditukarkan kepada PBD pada tahun 2016 untuk mengelakkan kekeliruan di antara istilah PBS dengan PS. Jadi saya harap tuan-tuan puan-puan pun sudah mengetahui apa itu PBS dan apa itu PBD. Jadi PBD memang dilaksanakan seiring dengan PDP di mana ia merupakan satu proses yang berterusan di dalam bilik darjah di mana guru-guru mendapatkan maklumat ya tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid dalam PDP itu sendiri. Dan PBD itu memang terdiri daripada pentaksiran formatif dan sumatif di mana kita semua telah didedahkan dengan istilah-istilah ini daripada peringkat universiti lagi. Kita semua dah tahu apa itu pentaksiran formatif dan sumatif dan itulah PBD sebenarnya ya. Dan saya berharap ramai di antara kita telah pun membaca buku panduan pelaksanaan PBD edisi kedua yang telah kita muat naik ke portal BPK. Pada tahun ini pula, pada 28 April 2021, pemansuhan PSR diumumkan dan digantikan dengan pemerkasaan PBS. Ya, jadi kalau PBS diperkasakan, jadi tentulah PBD diperkasakan juga ya tuan-tuan puan-puan, di mana PBD merupakan salah satu komponen akademik dalam PBS. Jadi pada waktu yang sama juga, pemerkasaan PBD ini juga dilibatkan dalam program KPM Perkasaku kerana PBD memang berlaku secara berterusan dalam PDP dan juga PDPR. Jadi tanpa melengahkan masa, ingin dijemput Dr. Wan Nur Fazilah binti Hussein untuk memberi penerangan tentang inisiatif-inisiatif yang sedang dan telah dilaksanakan di peringkat KPM berkaitan pemerkasaan PBD. Dipersilakan Dr. Wan. Okey, terima kasih Dr. Ella Veniel ya. Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan sudah jelas ya bagaimana PBD ini akan digunakan, pelaporan akhir PBD ini akan digunakan untuk menentukan pelajar-pelajar kita sama ada mereka ini belum menguasai ataupun telah menguasai sehingga TP3. Okey, kalau belum maknanya dia setakat TP1 dan TP2, kita halakan mereka besok nanti untuk program intervensi untuk pemugaran literasi dan numerasi. Sekiranya pelajar-pelajar kita ini telah menguasai TP3 dan TP6, okey, kita boleh buat pengukuhan dan perkayaan bergantunglah kepada pelajar-pelajar. Kalau dah TP3 boleh tingkatkan lagi dia punya tahap penguasaan. Jadi taklimat saya pada petang ini saya akan memberi fokus kepada pemerkasaan pentaksiran bilik darjah. Okey, sebagaimana yang Dr. Ella Veniel jelaskan ya, dan ingatkan kita semula, kita nak memugarkan juga kefahaman tuan-tuan dan perempuan bahawa pentaksiran bilik darjah ini merupakan satu komponen dalam PDP ataupun PDPR dan kita semua telah maklum PBD merupakan proses berterusan yang berterusan untuk mendapatkan maklumat. Maklumat apa tu? Okey, maklumat bagi mengetahui perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid-murid kita. So, kita sudah maklumlah sekarang ini untuk tahu ini saja ya. Berapa bulan sahaja kita telah belajar PDP secara bersemuka, yang lain tu semuanya PDPR. Namun begitu, as long as selagi PDP dan juga PDPR berlangsung, maka PBD juga turut berlangsung ya. Okey, di sini juga kita kebetulan juga dengan pemansuhan UPSR sebagaimana yang telah diberitahu oleh Dr. Ella Veniel tadi. Okay, pemerkasaan PBS membawa maksud bahawa PBD juga perlu diperkasakan. Nak perkasa bagaimana PBD kita ni? Okey, kita tengok juga isu-isu PBD kita ya.
Jadi sebenarnya pemekasan PBD ni kita telah bermula seawal-awal dahulu lagi selepas sahaja pengumuman pemansuhan UPSR dan berturutanlah sehingga kita perkenalkan program Perkasaku. Okey, so kita combine sekali semua kita punya inisiatif tersebut Jadi kita sedia maklum antara isu-isu dalam PBD ni yang masih lagi kedengaran keluhan guru, keluhan pengetua dan sebagainya itu kita tengok isu-isu tersebut. Contohnya isu penetapan TP biasa cikgu mengatakan cikgu mesti nak letak TP 3. Pentadbir kata, PPD kata, macam-macam lah yang kata nak TP3 dan mendorong guru-guru ini membuat pentadsiran yang tidak benar lah Jadi that's why kita dalam pemeriksaan PBD ini kita buat penataran kita akan buat penataran untuk membugarkan kembali kefahaman dan kita nak selaraskan kefahaman konsep PBD ini antara kita semua, antara guru, antara pentadbir sekolah, antara PPD dan juga JPN. Okey. Jadi kita ada beberapa inisiatif yang telah kita aturkan dan kita sebenarnya untuk pemekasan PBD ini kita telah bermula sebelum bulan September lagi Okey, di mana sejajar dengan PDPR yang sedang berlangsung, kita telah menghasilkan satu panduan pelaksanaan PBD dalam talian bagi membantu guru-guru kita untuk menjalankan PBD walaupun semasa PDPR sama ada secara dalam talian atau luar talian itu untuk kita bantu dan kita percaya guru-guru kita telah meningkat dia punya kemahiran menggunakan alat-alat ICT dan berbagai cara kita lihat cikgu membuat pentadsiran bilik darjah semasa PDPR. Okey. Kemudian kita juga sebenarnya telah menambah baik pelaporan PBD bagi tahun 6 dan tahun tingkatan 3 Okey, ini ekoran daripada pemansuhan UPSR dan juga pembatalan PT3 supaya kita punya pelaporan ini lebih mesra kepada pengguna, lebih difahami oleh ibu bapa dan masyarakat. Kalau dulu kita punya PBD ni hanya untuk guru dan guru melaporkan kepada ibu bapa jadi kita tambah baik supaya ayat-ayat yang kita guna dalam pelaporan tersebut boleh difahami oleh ibu bapa di luar sana Okey, sebelum September juga sebenarnya kita telah menghasilkan infografik Ada 6 infografik berkaitan PBD supaya kita nak kefahaman dalam pelbagai peringkat ini sama sahaja. Baik di peringkat pelaksana guru-guru, di peringkat sekolah, di peringkat PPD ataupun JPN. Jadi kita harap tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat kembali infografik tersebut yang telah kita muat naik di portal BPK dan menggunakan infografik yang sama untuk ditatarkan semula kepada guru-guru yang lain ataupun ada kursus-kursus peningkatan profesional pun boleh gunakan kita punya bahan-bahan yang kita telah sediakan dan termasuklah kita juga telah menyediakan video penerangan dan kita juga telah letakkan video ini di portal BPK video penerangan umum tentang PBD yang dihasilkan dengan kerjasama MMU dan kita hasilkan juga satu video animasi animasi yang telah kita bina bersama dengan bahagian-bahagian dan juga terutamanya BSTP Jadi video-video ini pun tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan. Okey, sekiranya berlaku lagi ketidakfahaman, ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan guru-guru tersebut masih kurang jelas, maka tuan-tuan dan puan boleh menggunakan video-video ini. Sebenarnya infografik dan video penerangan ini kita telah tunjukkan pada webinar 3 kita telah melancarkan webinar 3 sempena dengan program Perkasaku ini pada 7 September. Even webinar tersebut pun tuan-tuan dan puan-puan masih boleh ulang tayang, masih lagi boleh ulang tengok sekiranya masih berlaku lagi ketidakfahaman. Dan dalam webinar tersebut tuan-tuan dan puan-puan kita berikan contoh juga bagaimana PBD dilaksanakan dalam mata pelajaran. Contoh yang kita bagi tu dalam mata pelajaran sains dan juga dalam mata pelajaran pendidikan khas dalam suasana PDPR. Bagaimana guru-guru boleh menjalankan PDP dengan baik menggunakan 3 kaedah tersebut kaedah pemerhatian, lisan dan bertulis.
Okey, seterusnya bermula dengan pelancaran Perkasaku pada 1 September ya. Kita juga bersama-sama dengan program ini menyediakan helpdesk. Jadi kita harap tuan-tuan dan puan ada apa-apa persoalan boleh menghubungi kita punya helpdesk. Sama ada dari segala persoalan tentang Perkasaku ke, tentang PBD ke, boleh hubungi helpdesk ya. Okey. Kemudian penataran kepada guru, JPN, PPD dan bahagian KPM ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan kita akan buat secara berterusan. Selagi ada masih lagi timbul isu-isu yang persoalan-persoalan yang menunjukkan masih berlaku lagi kecairan maklumat, kita akan terus membuat penataran. Tapi pada peringkat kita ni kita akan buat penataran secara umum lah ya, secara besar-besaran ya. Kita ada dalam perancangan untuk menjalankan webinar kedua ya, kemungkinan insya-Allah ya kita akan jalankan pada Oktober nanti dengan kerjasama IAB. Dan kali ini kita bergerak seperti mana yang Puan Nurani beritahu tadi ya, kita bergerak sebagai satu KPM lah, bukan bahagian-bahagian tersebut sahaja ya, kita bekerjasama. Okey, di samping itu tuan-tuan dan puan-puan, kita juga menggunakan kesempatan di Didik TV ya. Okey, jadi Didik TV kita ni akan memberi fokus kepada pelaksanaan PDP dan juga PBD dalam siaran kita. Okey, dan di sini juga tuan-tuan dan puan-puan boleh mewawarkan perkara ini kepada guru-guru sekolah dan sebagainya dan juga kepada masyarakat ya. Jadi bukan sahaja Didik TV ini akan menunjukkan bagaimana guru itu mengajar, tapi menyelitkan bagaimana guru-guru ini menjalankan PBD. Okey, dan bukan itu saja dari segi untuk membugarkan kembali kefahaman dan bagi memastikan di semua peringkat mempunyai kefahaman yang sama tentang PBD ini, kita akan menghasilkan video-video pendek. Okey, video umum, PBD secara umum, PPD daripada perspektif PGB dan guru, PBD dari segi pelaporan PBD, perspektif ibu bapa dan sebagainya. Dan insya-Allah kalau diizinkan Allah, kita akan juga membuat kerja bantu juga ke sekolah-sekolah sampel ya. Kita akan turun bersama-sama untuk melihat, kita bukan untuk mencari kesalahan cikgu ya, kita melihat dan untuk membuat penambahbaikan. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, antara inisiatif yang kita jalankan juga untuk pemangkasaan PBD ini ialah kita akan sebenarnya yang ini dah ada ya. Kalau ikutkan slide ni, puan-puan tengok yang warna pink tu, LP lembaga peperiksaan juga telah memuat naik ya program peningkatan kompetensi pentaksiran guru ataupun dikenali sebagai e-compact. Jadi dekat sini juga tuan-tuan dan puan-puan pun boleh melihat dekat delima ya, boleh tengok kembali yang ini untuk meningkatkan bagaimana untuk guru-guru membina instrumen, membina item. Ini peringkat asas lah, peringkat asas. E-compact ni dia akan ada lanjutan dan sebagainya ya. Jadi di sini sebenarnya kita sentiasa memberi peluang kepada cikgu untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam pembinaan item-item ya, dan mereka boleh belajar secara pembelajaran kendiri. Sebab kita kena ingat juga ya, walaupun PBD kita ada pentaksiran formatif, kita tak mahu cikgu hanya memikirkan formatif. Kita ada juga pentaksiran sumatif. Jadi kalau tuan-tuan dan puan berbalik kepada konsep kita, pentaksiran sumatif dilakukan apabila guru-guru telah selesai satu topik, satu tema, boleh lakukan pentaksiran sumatif. Boleh mencatat dia punya, merekodkan dia punya perkembangan, dia punya skor dan sebagainya. Okey. Seterusnya ya, kita dalam pemangkasaan PBD ini, kita bekerjasama dengan semua bahagian-bahagian yang berkenaan di BPK, di kementerian ya. Jadi untuk latihan dan bimbingan berterusan, kita akan terus buat. Okey, kita tahulah untuk meningkatkan kemahiran, untuk mengekalkan kemahiran seseorang itu juga akan mengambil masa ya. Jadi kita bekerjasama dengan IAB yang akan memberi tumpuan kepada bimbingan dan latihan berterusan kepada SIP Plus, kepada pentadbir sekolah, bersesuaianlah dengan peranan bahagian masing-masing ya. Okey, jadi di sini jugalah kita boleh kita merancang ya, semasa bimbingan dan latihan berterusan oleh IAB ni, kita tengok jugalah bagaimana kita nak tengok follow through dan follow up apa yang telah kita rancangkan selama ini ya. Okey, kemudian IPGM juga memainkan peranan ya. Okey, IPGM akan meneruskan kursus
coaching of coaches ya yang telah bermula pada tahun 2019. Dan tahun 2020 kursus ini telah dijalankan secara online ya. Ada dalam Google Classroom, semua dipautkan pada Delima ya. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan juga boleh melihat kalau nak meningkatkan lagi, membugarkan lagi kefahaman, boleh melihat kembali kursus-kursus yang telah dijalankan oleh IPGM. Kemudian IPGM juga seperti mana yang IAB, kita juga dalam proses memperkasakan pentaksiran bilik darjah ni akan juga membuat lawatan bimbingan ke sekolah secara bersemuka dan secara online. Bergantunglah kepada keadaan yang mana yang lebih sesuai ya. Dan di samping itu kita tidak lupa kita tahu guru-guru kita telah lama menjalankan PBD ya, tapi masih lagi timbul beberapa isu. Contoh-contoh, ada lagi guru-guru yang bertanya saya ya, boleh ke saya bagi TP1 apabila budak ni tidak hadir belajar, tidak hadir PDPR tapi menghantar tugasan. Jadi seolah-olah guru ini bertanya TP itu berdasarkan kepada kehadiran. Jadi kita kena tengok. Itu yang kita tak mau, kita nak elakkan guru-guru kita salah konsep ya. Jadi peranan tuan-tuan dan puan-puan sekalianlah membantu bagi pihak KPM. Bersama-sama kita memperkasakan kembali pentaksiran bilik darjah kita ini ya. Dan akhir sekali tak lupa juga ya, kita sepanjang pemerkasaan PBD ini kita akan turut memperkukuhkan penjaminan kualiti. Untuk penjaminan kualiti akan diketuai oleh BPSH. Namun begitu kita akan bergerak bersama-sama. Kami telah mengadakan beberapa kali perbincangan ya. Berkali-kali berbincangan, kita buat juga libat urus ya, termasuklah bersama-sama dengan JPN dan juga PPD. So kita akan turun bersama-sama lah untuk melihat bagaimana penjaminan kualiti ini kita selaraskan dan kita untuk menjamin PBD kita ini berlaku dengan sempurna ya. Jadi saya rasa dalam isu sekarang lah, dalam suasana kita pandemik ini, kita faham lah ya, kita faham bagaimana cikgu berhempah pula, bagaimana cikgu berusaha untuk untuk melaksanakan PDPR, untuk melaksanakan PBD. Jadi kita sama-samalah memberi sokongan, terutama bagi tuan-tuan dan perempuan lebih rapat daripada daerah masing-masing ke sekolah masing-masing, dan kita harap tidak berlakulah salah menyalahi antara satu sama lain. That's why lah kita buat, kita ada webinar. Kalau apa timbul-timbul permasalahan, kita rujuk pada sumber yang sama. Dan jangan lupa juga tuan-tuan dan puan-puan, buku kita tu jadilah rujukan yang utama untuk pelaksanaan PBD. So saya tak nak mengambil masa yang terlalu lama ya untuk bercerita tentang pemakasaan pentaksiran bilik darjah ini. Saya rasa saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Wan Nur Fazilah tadi atas penerangan beliau ya tentang pemerkasaan pentaksiran bilik darjah dan juga inisiatif yang telah kami sedang dan telah laksanakan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan sekalian, yang ingin diingatkan sekali lagi bahawa panduan pelaksanaan PBD secara dalam talian, 6 jenis infografik PBD serta 2 jenis video penerangan PBD dan juga template pelaporan PBD tahun 6 dan tingkatan 3 telah kami muat naik ke portal BPK di bawah terbitan BPK. Dan kalau pegawai JPN, PPD dan guru-guru sekolah mempunyai pertanyaan tentang bagaimana PBD itu harus dilaksanakan dalam mata pelajaran, jadi adalah tuan-tuan puan-puan boleh hubungi Helpdesk KPM Perkasaku. Jadi bercakap tadi tentang video penerangan ya, video penerangan PBD. Kami ingin menayangkan video animasi PBD yang dibuat khas untuk para guru kepada terutama
Kepada tuan-tuan puan yang belum berkesempatan untuk menyaksikan video animasi tersebut. Jadi video animasi tersebut sebenarnya dihasilkan dengan kerjasama BPK, BPSH, LP dan juga BSTP. Jadi sekarang marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan video animasi PPD. Pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran berasaskan sekolah. Pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) merupakan pentaksiran holistik yang terdiri daripada kategori akademik dan bukan akademik. Pentaksiran bilik darjah merupakan salah satu komponen dalam kategori akademik dalam pentaksiran berasaskan sekolah. Apakah itu PBD? Pentaksiran bilik darjah PBD dilaksanakan secara berterusan semasa PDP bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid. PBD juga melibatkan proses menganalisis maklumat, membuat refleksi terhadap PDP dan merancang tindakan susulan bagi menambah baik penguasaan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Pentaksiran formatif dijalankan secara berterusan sepanjang PDP, manakala pentaksiran sumatif dilaksanakan setelah sesuatu topik atau kelompok standard kandungan atau standard pembelajaran selesai diajar. Pelaksanaan PBD. Guru mentaksir murid dengan 3 cara, iaitu pemerhatian, lisan dan bertulis. Kaedah pemerhatian. Pentaksiran secara pemerhatian sesuai digunakan untuk mentaksir proses dan hasil kerja murid. Guru juga boleh mentaksir penguasaan kemahiran dan sikap murid. Guru memerhati aktiviti murid dan mentaksir dengan membuat catatan ringkas atau menggunakan senarai semak atau skala kadar atau rekod berterusan. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran pendidikan seni visual, guru memerhati murid membuat corak teknik collage. Guru memberi maklum balas secara lisan tentang teknik menggunting kertas yang betul semasa pemerhatian dilakukan. Guru boleh mentaksir proses kerja murid dengan menggunakan senarai semak. Dalam mata pelajaran sejarah pula, guru memerhati murid melaksanakan tugasan dalam kumpulan. Murid berbincang dengan rakan-rakan lain dalam kumpulan dan membentangkan hasil kerja mereka. Berdasarkan hasil pemerhatian, guru boleh mentaksir murid dengan membuat catatan ringkas dan memberi maklum balas secara lisan kepada murid. Kaedah lisan. Pentaksiran secara lisan boleh berlaku secara spontan semasa PDP atau terancang melalui sesi soal jawab atau kuis. Kaedah ini boleh digunakan untuk mentaksir antaranya kefahaman konsep, kemahiran mendengar, kecekapan mencongak, pertuturan dan sikap. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran matematik, guru menyoal murid secara lisan untuk mencungkil pemahaman murid tentang konsep matematik seperti tambah dan tolak. Guru memberi maklum balas berdasarkan jawapan murid untuk menambah baik penguasaan pembelajaran murid. Guru boleh merekod perkembangan murid dalam rekod mengajar guru atau instrumen pentaksiran yang bersesuaian. Dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi, guru boleh mentaksir hasil pembentangan murid mengenai kepentingan tenaga solar dalam kehidupan. Guru menyoal murid untuk mengenal pasti kefahaman murid dan memberi komen kepada murid. Kaedah bertulis. Guru boleh mentaksir murid dengan menyemak dan memeriksa hasil penulisan mereka seperti karangan, laporan projek atau latihan bertulis. Sebagai contoh, dalam pendidikan kesihatan, guru menyediakan lembaran kerja sebagai latihan untuk dibuat oleh murid. Guru memeriksa hasil latihan dan memberi grade atau markah atau sebarang maklum balas lain yang bersesuaian. Semua hasil kerja murid seperti lembaran kerja dan buku latihan murid atau rekod guru seperti senarai semak, catatan ringkas atau rekod berterusan boleh dijadikan bukti untuk mengesan perkembangan murid. Merekod dan menganalisis penguasaan murid. Guru perlu merekod maklumat pentaksiran yang dijalankan ini mengikut kesesuaian masing-masing. Rekod ini akan digunakan bagi membantu guru menentukan tahap penguasaan murid. Guru akan menggunakan maklumat penguasaan pembelajaran murid bagi menambah baik kaedah penyampaian atau bahan PDP mengikut tahap keupayaan murid. Guru akan menentukan tahap penguasaan murid setelah satu kelompok bidang, tema dan kemahiran dengan merujuk kepada standard prestasi dalam DSKP
serta melengkapkan template pelaporan PBD yang boleh dimuat turun daripada portal BPK. Guru akan menentukan tahap penguasaan keseluruhan pada akhir tahun berdasarkan pengetahuan, pengalaman, tanggungjawab profesional dan input murid. Melapor tahap penguasaan murid. Guru melapor kemajuan dan pencapaian pembelajaran murid kepada ibu bapa atau penjaga sekurang-kurangnya 2 kali setahun, pertengahan dan akhir tahun. Ibu bapa atau penjaga boleh memantau perkembangan pembelajaran anak ataupun anak jagaan mereka dan memberi sokongan yang bersesuaian. Penjaminan kualiti. Penjaminan kualiti PBD perlu dilaksanakan di peringkat sekolah bagi memastikan maklumat pentaksiran tepat dan adil serta menunjukkan perkembangan pembelajaran murid. Guru besar atau pengetua bertanggungjawab memastikan penjaminan kualiti dalam pelaksanaan PBD dilakukan melalui pementoran, penyelarasan, pemantauan, pengesanan. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada PDP. PBD ini menyumbang kepada pembentukan modal insan yang holistik dan seimbang seperti dihasratkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Pembudayaan PBD dalam kalangan guru berupaya menghasilkan anjakan kepada pendidikan yang tidak berorientasikan peperiksaan. Baik, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita telah menonton video tersebut dan telah video tersebut memaparkan konsep ya PBD dan juga bagaimana PBD dilaksanakan melalui kaedah pemerhatian, lisan dan bertulis melalui 6 mata pelajaran yang telah disebutkan tadi. Dan lagi satu perkara yang kita dapat menonton ialah maklum balas guru terhadap hasil kerja murid sangat penting ya, supaya murid ada kemajuan dalam pembelajaran mereka. Dan juga tentang pelaporan PPD yang juga dilaporkan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Baik tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau kita bercakap tentang pelaporan pula, BPK telah membuat ya penambahbaikan terhadap template pelaporan PBD bagi tahun 6 KSSR dan juga tingkatan 3. Jadi sekarang kita nak lihat apakah penambahbaikan yang telah dilaksanakan oleh BPK. Dan dengan ini dijemput Cik Nur Aliza binti Nordin untuk memberi sedikit penerangan tentang penambahbaikan template pelaporan PBD tahun 6 dan tingkatan 3. Dipersilakan. Terima kasih Dr. Ilhavenil. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, baiklah. Saya teruskan taklimat kita pada petang ini dengan pelaporan pentaksiran bilik darjah. Baiklah, template pelaporan untuk kegunaan guru kelas tahun 6 dan tingkatan 3 ditambah baik supaya ibu bapa lebih memahami pelaporan yang dihasilkan oleh guru. Okey. Antara perkara yang ditambah baik adalah yang pertama pada ruangan tahap penguasaan. Okey, iaitu pada pelaporan asal pada ruangan tahap penguasaan kita hanya tulis dengan nombor iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Tetapi kali ini bila kita tambah baik, kita letakkan perkataan TP pada ruangan tahap penguasaan itu diikuti dengan dia punya tahap penguasaan murid. Jadi ibu bapa akan sentiasa ingat bahawa PBD ini adalah berkaitan dengan tahap penguasaan, bukan grade ataupun ranking. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ruangan penyataan. Ruangan penyataan ini adalah berkaitan dengan ruangan tahap penguasaan tadi, dan penyataan ini adalah berdasarkan kepada standard prestasi dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran kita iaitu di SKP. Okey, dan yang ketiga, ulasan guru. Dalam ulasan guru, guru perlulah membuat ulasan yang lebih berbentuk komprehensif di mana guru perlu memberikan ulasan dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai serta termasuk juga minat dan kecenderungan murid itu sendiri. Okey. Dan yang keempat, tafsiran tahap penguasaan. Okey. Ini adalah merupakan satu penambahbaikan yang utama bagi pelaporan tahun 6 dan tingkatan 3 ini, iaitu tafsiran ini bertujuan untuk memberikan kefahaman yang mudah bagi ibu bapa atau penjaga memahami apakah yang dimaksudkan dengan tahap penguasaan.
Dan sekiranya ibu bapa ingin mengetahui dengan lebih jelas maksud tahap penguasaan itu, ibu bapa atau penjaga boleh merujuk kepada pencapaian bagi setiap mata pelajaran yang anak mereka ambil. Okey, jadi dengan adanya penambahbaikan ini dalam pelaporan PBD kita, pelaporan PBD ini akan dapat digunakan untuk kemasukan ke sekolah khusus dan membantu murid untuk memilih pakej mata pelajaran di tingkatan 4 nanti. Baiklah, seperti yang semua sedia maklum, sejak tahun 2014, BPK telah menyediakan template pelaporan PBD bagi semua mata pelajaran, dan template pelaporan PBD ini boleh dimuat turun dari portal BPK. Dan untuk pengetahuan semua, surat makluman bertarikh 15 September 2021 berkaitan perubahan template PBD tahun 6 dan tingkatan 3 ini telah pun di-email kepada semua pengarah Jabatan Pendidikan Negeri pada 21 September 2021. Rentetan daripada surat makluman itu, saya telah menerima beberapa panggilan telefon berhubung template PBD ini, iaitu ada pegawai PBD dan juga ada pegawai JPN serta ada guru-guru juga yang bertanya saya di mana hendak mendapatkan semua template PBD ini. Okey, jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, dalam portal BPK terdapat lebih dari 400 template pelaporan PBD yang boleh dimuat turun oleh para guru dari tahap 1 sehingga ke tingkatan 5. Jadi hari ini saya nak tunjukkan sedikitlah kami punya template, kami punya portal BPK. Okey, jadi ini adalah address bagi portal BPK, iaitu bpk.moe.gov.my. Dan ini adalah laman utama portal. Okey, dalam laman utama portal nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh boleh tengoklah. Okey, jadi dekat mana nak cari template pelaporan PBD ni, iaitu di bahagian terbitan BPK. Okey, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan menggunakan laptop ataupun komputer untuk buka laman web ni, memang tuan-tuan dan puan-puan akan nampak menu ni. Tapi jika tuan-tuan dan puan-puan menggunakan telefon bimbit, dia akan ada mobile version. Bila mobile version, dia tak keluar menu kat atas ni. Okey, jadi dia keluar kat mana? Dia akan keluar this kind of simbol garisan 3 ni. Jadi klik dekat sini, dia akan keluar senar pop-up drop down. Okey, drop down untuk apa yang ada dekat dalam terbitan BPK. Jadi petang ni saya nak fokuskan kepada kurikulum sekolah rendah, di mana letaknya template pelaporan PBD tahun 6. Kemudian kurikulum sekolah menengah, template pelaporan PBD tingkatan 3, dan menu folder ataupun folder pentaksiran bilik darjah yang terkandung dalam dia apa yang Dr. Wan dan Dr. V sebutkan sebentar tadi, iaitu infografik, buku panduan PBD serta video penerangan PBD. Okey, kalau kita pergi kepada kurikulum sekolah rendah, akan ada 3 folder di sini. Jadi dekat sini saya suka nak ingatkan kepada semua bahawa tahun 6, murid tahun 6 tahun 2021 ini adalah merupakan kohort terakhir KSSR. Jadi kita masih lagi menggunakan template pelaporan KSSR. Jadi jangan pergi cari dekat KSSR Semakan 2017, memang tak jumpa. Pergi di folder KSSR. Okey. Di dalam nanti akan ada beberapa lagi folder lain yang mana ada di SKP dan juga pelaporan PBD. Jadi untuk tahun 6 yang untuk kegunaan guru kelas seperti dalam surat makluman, kita letakkan dalam folder pelaporan PBD tahun 6 2021. Okay, dan kita ada sediakan 2 template pelaporan untuk kegunaan SK dan juga SJK, bergantunglah kepada jenis sekolah guru-guru. Okay, dan seterusnya untuk template pelaporan tingkatan 3, dia berada di dalam kurikulum sekolah menengah dan dia berada di dalam folder kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Okay, dan dalamnya memang ada banyak sebab kita ada meliputi juga untuk sekolah vocational. Jadi untuk pelaporan tingkatan 3, pergi dekat bahagian bawah ni, iaitu folder pelaporan tingkatan 3, dan pada kedudukan yang pertama adalah template pelaporan PBD kelas tingkatan 3 ini yang kita masukkan. Saya mohon maaf sebab masa kita muat naik mula-mula template pelaporan PBD tingkatan 3 ni, kedudukan template ni berada di tengah-tengah, iaitu di bawah. Jadi saya minta kepada pegawai yang in charge portal BPK untuk dia naikkan ke atas, sebab tu ada nombor 1 titik kat sini, sebab dia disusun secara alphabetical. Okay, alright. Dan seterusnya ini adalah folder yang saya tunjukkan tadi, iaitu folder di bawah terbitan BPK juga, dan juga folder pentaksiran bilik darjah. Dalam di sinilah terdapatnya
semua 6 infografik yang disebut oleh Dr. Ilhavanil tadi dan juga 2 video penerangan PBD serta di sini adalah video penerangan PBD. Dalam folder ni ada 2 dan di sini juga kita ada buku panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Ini adalah edisi yang pertama dan ini adalah edisi yang kedua, serta yang ketiga kita ada panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah secara dalam talian. Okey, diharapkan semua bahan ini akan dapat membantu guru dalam melaksanakan PBD dalam PDP maupun PDPR. Baiklah, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Nur Aliza kerana telah menerangkan dengan terperinci tentang kedudukan template-template pelaporan PBD serta juga infografik dan panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah edisi pertama, edisi kedua dan juga panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah secara dalam talian tersebut. Jadi kami sangat berharap bahawa dengan paparan ini pegawai JPN PPD boleh membimbing guru-guru jikalau ada pertanyaan daripada guru-guru bagaimana nak cari, bagaimana nak dapat info. Jadi kami berharap pegawai JPN dan PPD bolehlah membimbing para guru kita. Bercakap tentang PBD, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita tidak akan lari daripada penjaminan kualiti memaklumkan bahawa pemansuhan UPSR tentu ramai ibu bapa akan berasa gusar dan susah hati. Kita ada peperiksaan lagi. So adakah PBD ini cikgu-cikgu boleh melaksanakan dengan begitu baik sekali? Jadi bagaimana dengan tahap TP pula, tahap penguasaan? Penetapan TP, sama ada guru-guru letak TP3, TP4 tu boleh dipercayai ke atau tidak? Jadi kita tentu ada tentang penjaminan kualiti dan penerangan tentang penjaminan kualiti telah ada pun dalam buku panduan pelaksanaan PBD kita edisi kedua. Jadi untuk sesi ini dijemput Dr. Satilawati binti Ramli daripada BPSH untuk menerangkan sedikit tentang pengukuhan penjaminan kualiti. Dipersilakan Dr. Satilawati. Okey, tentang penjaminan kualiti seperti yang telah dibentangkan oleh Dr. Wan sebentar tadi, telah dinyatakanlah tentang garis masa yang BPS telah sediakan. Jadi untuk makluman tuan-tuan perempuan, untuk peringkat kita akan bermula pada September hingga Disember tahun ini. Dan untuk makluman, kita telah adakan sesi libat urus melibatkan 3 bawah negeri pada 8 dan 9 September lepas dan melibatkan pengetua, guru besar, SIP Plus dan juga penyelesaian PBD JPN berjumlah selama 118 orang. So daripada sisi libat urus tersebut kita dapatilah, saya tak sebut negeri lah, dapati majoriti daripada pentadbir kita memang kurang fahamlah tentang konsep PBD dan mereka sangat-sangat memerlukanlah bimbingan daripada pihak KPM, JPN PBD untuk mengukuhkan lagi tentang penjaminan kualiti. Jadi untuk itu kita telah juga sediakanlah untuk maklumat tuan-tuan perempuan, kita akan mengadakanlah pemantauan berdasarkan daripada dapatan tersebut. Kita akan adakan pemantauan ke sekolah untuk kita mendapatkanlah maklumat lebih lanjutlah berkaitan dapatan kita semasa sesi libat urus. Dan objektif kita untuk mengadakan pemantauan ialah 2. Yang pertama ialah untuk mengenal pasti status pelaksanaan penjaminan kualiti oleh pihak sekolah. Yang kedua adalah untuk mencadangkan penambahbaikan bagi pengukuhan penjaminan kualiti di peringkat sekolah. Jadi berdasarkan 2 objektif tersebut, kita akan mengadakanlah pemantauan dan kami sangat-sangatlah memerlukan bantuan daripada tuan-tuan perempuan, datin, doktor di JPN dan PPD untuk bantu kita lah untuk ke sekolah nanti. Untuk makluman, instrumen tersebut di peringkat akhir pembinaan dan kita akan mengunikan pada minggu ini. Dan selepas itu kami akan mengadakan rintis. Rintis ni kami belum tetapkan lagi negeri mana, sekolah apa. Jadi kita akan kami akan berbincang di belakang kami di KPM dan kita akan maklumkanlah segera kepada semua JPM PPD tentang rintis tersebut. Mungkin kita akan melibatkan sekolah yang terdekatlah yang berada di Lembah Kelang sahaja dulu untuk rintis. Dan setelah kita tetapkan instrumen tersebut,
kami akan melantiklah panel pemantau dan yang terdiri daripada pegawai daripada KPM, bahagian-bahagian KPM, pegawai daripada JPN dan juga BPD. Jadi itulah sebab itulah saya mengambil peluang ini untuk memaklumkan terlebih awal lah kepada tuan-tuan perempuan yang kita akan adakan pemantauan tentang penjaminan kualiti. Dan pihak pemantau ialah kita, KPM, JPN dan BPD, dan pihak dipantau adalah tiga ni lah personal, iaitu dari segi SLT, iaitu pengetua dan juga pentadbir, pengetua guru besar dan pentadbir, MLT, penongkan ketua panitia, ketua bidang, dan juga kepada guru mata pelajaran. Itulah personal yang akan kita pantau nantilah. Dan kita akan memantau ke semua negeri, cuma kita belum lagi lihat lah berapa sekolah yang terlibat, tetapi kita akan memantau keseluruhan lah, satu Malaysia lah ke semua negeri. Okey, dan selepas itu kita juga haraplah kita akan adakan juga bimbingan lah kepada sekolah, pihak sekolah, dan kita dapat maklumat semasa sesi libat urus. Memanglah seperti yang sebelum kita adakan libat urus bersama tiga negeri tersebut, kita selalu mengadakan perbincangan dengan Timbalan Pengejaran Negeri. Memang kita dapatlah maklumat yang sama, iaitu pihak pengetua lebih kurang mahir lah berbanding daripada pihak guru besar tentang penjaminan kualiti. Jadi kita dapat maklumat tersebut dan mungkinlah kita akan mengesahkan apabila kita membuat pemantauan nanti. Dan selepas kita memantau nanti, kita akan adakan laporan, sediakan laporan dan kita akan bentangkan kepada pihak peserta tinggi. Jadi perkara-perkara yang saya sebut tadi, pemantauan tu kita akan jalankan selewat-lewatnya pada Oktober, minggu akhir Oktober dan sepanjang bulan November. Dan pada Disember nantilah kita akan sediakan pelaporan untuk kita bentangkan kepada pengurusan tertinggi KPM untuk kita buat penambahbaikan. Dan kita sebenarnya semasa di urus tu kita dapatlah feedback daripada pengetua dan besar, mereka sangat-sangat memerlukanlah bimbingan daripada pihak JPN dan BPD untuk mengukuhkan lagi penjaminan kualiti ini. Okey, saya rasa itu saja. Sebelum tu saya ingin berpesan kepada perempuan daripada di urus tersebut kita dapati memanglah JPNPD sangat-sangat membantulah dari segi penjaminan kualiti. Mereka membimbing sekolah dengan baik sekali. Jadi kami haraplah sementara kita menyiapkan instrumen ini, pihak JPNPD teruskanlah membimbing sekolah dari segi pembantuan kepada penjaminan kualiti tersebut. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Satilawati atas penerangan tadi. Jadi kita semua maklum bahawa PGB merupakan orang yang sangat penting di sekolah supaya untuk menjayakan PBD. Kalau PGB memahami tentang konsep PBD, jadi senanglah mereka untuk membuat pementoran di kalangan guru-guru. Jadi inilah penerangan terakhir tentang pemerkasaan PBD. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, kejayaan PBD adalah usaha sama daripada pelbagai pihak, bukan hanya BPK, dan kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada JPN PPD yang akan membantu kami untuk menjayakan PBD, memastikan PBD dilaksanakan dengan jayanya. Jadi kita pun tahu bahawa PBD ini adalah untuk mentaksir murid secara holistik berlandaskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan ke arah kemenjadian murid. Jadi apa yang kita buat semua ni tuan-tuan perempuan adalah untuk anak-anak kita di sekolah. Dengan itu saya akhiri sesi ini. Sekian, terima kasih.